InsyaAllah tuan-tuan, kita akan tengok tajuk masih lagi dalam bab sunnatul zuhri, bab nak menceritakan tentang solat sunat zuhur. Dan hari itu kita dah baca beberapa hadis, kita dah baca 3 hadis, iaitu dalam bab mengenai solat sunat zuhur. Walaupun tuan-tuan, kalau kita tengok tuan-tuan, walaupun bacaan hadis yang kita tahu terutama dalam solat sunat zuhur, solat sunat maghrib kan, tapi sekurang-kurangnya kita dengar hadis yang telah diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, bukan kerana apa tuan-tuan, kerana Imam Nawawi letakkan hadis ni untuk mengajak semua tuan-tuan kita ni tuan-tuan supaya beribadat kepada Allah SWT, supaya mengamalkan solat sunat. Sebab tu diletakkan ni supaya kita baca hadis ni dan kita amalkan bersama-sama. Wa an Ummi Habibah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafaza ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramahu Allahu 'ala an-nar. Rawa Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadithu hasanun sahih. Daripada Ummi Habibah radhiyallahu anha telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri, sesiapa yang memelihara, sesiapa yang mengamal, sesiapa yang istiqamah, iaitu dia solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat. 4 rakaat, maksudnya solat sunat sebelum zuhur tu 4 rakaat buat tuan-tuan. Sebelum tu kita dah dengar hadis, iaitu sebelum zuhur, rakaat qabla zuhur 2 rakaat. Tetapi dalam hadis ini yang menceritakan sesiapa yang menjaga ataupun memelihara 4 rakaat sebelum zuhur, iaitu solat qabliyah, sebelum zuhur 4 rakaat. Wa 4 ba'daha, dan 4 selepasnya, iaitu selepas solat sunat zuhur. Sebelum 4, selepas pun 4 dibuatnya, harramallahu 'alan nar, maka diharamkannya Allah Ta'ala orang ni masuk ke dalam api neraka. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, hadis ni nak menunjukkan bahawa 2 rakaat ataupun sebelum atau selepas ke, ataupun 4, maka ini dikatakan solat sunat rawatib yang dituntut buat. Solat sunat rawatib. Di antara dia punya kelebihan ni yang dinyatakan oleh Nabi sendiri, itu akan haramullah 'alan nar, diharamkan dia masuk ke dalam api neraka. Api neraka. Sebab tu nak ceritanya bahawa sunat kita buat tuan-tuan. Sebab tu kita takkan tu kan. Sebab tu ulama katakan sunat mustahabun kan, sunat muakkad. Terutamanya bagi mazhab Imam Syafi'i kan, sunat dituntut bagi melakukan solat sunat rawatib. Cuma dia perbincangkan bahawa adakah 4 rakaat tu 1 salam ataupun nak 2 salam. Kan, 4 rakaat terus dia 1 salam ataupun buat 2-2. Maka 4 rakaat tu, contoh rakaat pertama, rakaat kedua kan, ketiga, keempat dengan 1 salam. 4 rakaat kita buat, tapi kita beri salam, Assalamualaikum, 1 salam saja. Maka harus. Boleh. Cuma ulama mengatakan bahawa afdalnya solat 2 rakaat, masna wa masna, 2-2. Kerana apa afdal tuan-tuan? Kerana banyak gerakannya, banyak niatnya, banyak tasyahud dia, banyak bacaan doa ni, maka bertambah-tambah pahalanya tuan-tuan. Sebab tu buat 2 rakaat tu, beri salam, Assalamualaikum, angkat arus nak bangun tu beratnya kan, baik 4 sekaligus kan. Tapi dia nak ceritakan kelebihan tu, buat lebih sikit dapat pahala lebih. Buat kerja banyak, dapat duit banyak, dapat tuan-tuan. Buat kerja sikit, dapat duit sikit. Diibaratkan macam itu kan. Jadi kalau 4 terus boleh kan. Dia katakan harus. Sebab tu daripada Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, ajruki ala qad nasabiki.
Dia mengatakan bahawa dalam riwayat mengatakan kaedah yang diambil, ganjaran yang kamu usaha itu yang lebih banyak. Itu yang kamu dah dapat. Maksud bila banyak amalan, bila banyak pergerakan, banyaklah pahala yang kita buat. Sebab tu ulama mengatakan lebih afdal buat 2 rakaat jika sempat. Tengok keadaan tuan-tuan. Tengok tak sempat ke nak buat 4 kan, harus pun boleh. Kalau kita nak buat kan 4 rakaat pun boleh. Cuma ulama kata ada orang tanya, boleh ke tasyahud? Kan 4 kan. Dalam fatwa Imam Nawawi rahimahullah yang menyatakan bahawa nak ada tasyahud boleh, tak nak tasyahud pun boleh. Maksud tasyahud sekali saja. Masuk terus 1 2 3 4. Ataupun nak tasyahud okey boleh. Itu bagi fatwa Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa dan kitab fatwa Imam Nawawi. Katakan harus. Ala kulli hal tuan-tuan, kita amalkan. Itu buat solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat, selepas pun 4 rakaat. Cuma di sini dia menyatakan bahawa ada riwayat lain yang menyatakan bahawa dia kata ada hadis mengatakan sebelum 2 rakaat, selepas 2 rakaat. Itu pendapat. Pendapat lain pula meriwayatkan hadis juga, iaitu 4 rakaat sebelumnya, selepasnya 2 rakaat. Dan ada riwayat yang macam ni kata dia, iaitu sebelum 4 rakaat, selepasnya 4 rakaat, 3. Jadi ketiga-tiga ni tuan-tuan semua hadis sahih. Tu dia kan, kita amalkan. Semua hadis sahih. Ada yang mengatakan buat yang terbaik, kan mana nak 4 kan tuan-tuan. Tak sempat buat 2 kan, takut tak sempat ke buat 2. Tak sempat kan, tu dia. Jadi boleh buat ketiga-tiga ni. Sebab memang ada riwayat hadis Nabi buat solat gitu gaya-gaya. 4-2 kan, lepas tu 2-2, lepas tu 4-4, iaitu sebelum zuhur dan selepas zuhur. Tu solat sunat. Jadi Imam Nawawi rahimullah dia mengambil hadis ni, diletakkan dalam bab sunnatul zuhri, bab menceritakan solat sunat zuhur. Solat sunat zuhur iaitu solat qabliyah ataupun ba'diyah. Begitu juga hadis yang kelima, wa an Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana yusalli 4 ba'da an tazula al-shamsu qabla adh-dhuhri wa qala inna sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' fa uhibbu an yas'ada li fiha 'amalu salih. Rawat Tirmidzi wa qala hadithu hasan. Daripada Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kana yusalli 4 ba'da tuzul syamsi qabla adh-dhuhri. Sesungguhnya Nabi solat zuhur kan, sebenarnya matahari sebelum zuhur tu. Maksudnya sebelum zuhur tu Nabi solat 2 rakaat, 4 rakaat. Kana yusalli 4. Wa qala, dan Nabi bersabda, inna sa'atun tuftahu fi abwabus sama'. Pada ketika itu terbukanya pintu-pintulah langit. Tu dia. Terbukanya pintulah langit. Bermakna ketika itu tuan-tuan, kalau kita berdoa pada Allah Ta'ala kan, lepas solat doa banyak-banyak. Kata Nabi, terbukanya pintulah langit. Fa uhibbu an yas'ada li fiha amalu salih, dan aku suka amalan aku ni, amalan soleh, kata Nabi, dalam supaya naik ke atas ke langit. Naik ke atas dengan melakukan amalan-amalan soleh. Jadi nak menyatakan hadis ni tuan-tuan, disunatkan berdoa pada waktu tu banyak kan. Su'udu, amalan soleh kita buat, sebab pintu langit terbuka ketika itu. Pintu langit terbuka. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni, diletakkan dalam bab, iaitu solat sunat zuhur. Solat sunat zuhur 4 rakaat. Kana yusalli 4 rakaat juga dalam bab ni. 4 rakaat. Jadi benda ni tuan-tuan, wala remeh-temeh tuan-tuan, tapi nak ceritakan beratnya kan, timbangannya ataupun pahala kan. Jadi berat. Jadi kita amalkan tuan-tuan, buat solat sunat ba'diyah ataupun qabliyah. Dan hadis yang terakhir dalam bab ni,
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاحن بعدها رواه الترمذي. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila la yusalli, tak sempat, tak semayang, itu arba'an qabla zuhri, solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat, salahunna ba'daha, maka dikerjakan selepasnya. Dikerjakan selepasnya. Dikerjakan selepasnya. Maksudnya solat sunat ni rawatib ni tuan-tuan dituntut Nabi tak pernah tinggal, sama ada dia bermusafir ataupun bermukim. Itu dia. Jadi tak pernah tinggalkan. Ini sama-sama kita amalkan tuan. Mudah-mudahan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita amalkan. Gini kita nak cari menghidup sunnah Nabi. Dan bab seterusnya, bab solat sunat juga tuan-tuan. Babu sunnatul asri, bab nak ceritakan solat sunat asar. Okey, macam mana? Dalam bab ni Imam Nawawi rahimahullah datangkan 3 hadis. Hadis yang pertama dalam bab ni, An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana an-nabiy yusalli qabla asri 4 raka'atin yafsilu bainahunna bitaslim 'ala al-malaikati al-muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimina wal mu'minin, rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasan. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu telah berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli semayang sebelum asar 4 rakaat. Solat sunat sebelum asar 4 rakaat. Yafsilu bainahum bistaslim, dan dipisahkan dengannya dengan beri salam alal malaikatil muqarribin, salam kepada malaikat muqarribin. Wa man tabi'ahu minal muslimin wal mu'minin, dan yang siapa yang mengikutnya. Jadi wajhudillah lahnya tuan-tuan dalam bab ni nak menceritakan mengenai solat sunat sebelum asar 4 rakaat. Solat sunat sebelum asar 4 rakaat. Walau bagaimanapun tuan-tuan, dalam bab solat sini dikatakan ni sunat ghairi muakkad. Ghairi muakkad. Jangan kata Allah mak ini ghairi muakkad, tak payah buat lah, tak. Kan? Walaupun tak tu kan, tetapi kita buat dapat pahala. Benda yang baik tuan-tuan. Kan? Benda yang baik, walaupun dikatakan ghairi muakkad, benda yang baik. Berpandukan kepada hadis yang kedua ni. Sebab tu benda baik kan, amalan yang baik kan. Cuma mungkin kita tertinggal ke apa, tu lain cerita. Tapi solat yang muakkad ni tuan-tuan, Nabi buat tuan-tuan sampai Nabi qada kan, kalau tertinggal ataupun terlupa. Iaitu hadis yang kedua ni, wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an, rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadithu hasan. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rahimallah, semoga Allah merahmati kamu. Nabi doa. Nabi doakan, semoga Allah Ta'ala merahmati kamu. Salah sesiapa yang semayang qabla al-asri arba'an, siapa yang semayang 4 rakaat sebelum asar. Nabi kata doa, semoga Allah Ta'ala rahmat bagi sesiapa orang yang melakukan solat asar sebelum asar tu 4 rakaat. Doa Nabi. Kan? Walaupun dikata di sini bukan ghairi muakkad kan, tak dituntut, tapi itu benda yang baik. Siapa yang melakukan, tu Nabi doakan orang macam ni supaya dia bagi rahmat bagi orang ni. Kenapa? Kerana dia sanggup melakukan solat solat sunat qabliyah. Tu dia. Bab dia tak ada lah tuan-tuan kan. Dia sebab itu qabliyah, itu 4 rakaat. Dan hadis yang terakhir dalam bab ni, wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla asri raka'ataini, rawahu Abu Daud wa isnad sahih.
Begitu juga hadis daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana biasanya solat sebelum asar dua rakaat. Jadi bermakna di sini ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Dua-dua kita boleh buat tuan-tuan kan. Nabi sebelum asar ada buat 2 kan. Kalau masa panjang tu buatlah 4 rakaat kan. Kalau pendek buat 2 rakaat. Tengok keadaan. Kan. Kalau 4 rakaat ni banyaklah dia punya ganjaran dia tuan-tuan kan. Terutama kalau dua buat contoh kan. Beri salam dua-dua kan. Contoh kalau macam tak sempat je contoh buat 4 sekaligus pun boleh. 4 rakaat kan sekaligus pun boleh. Ataupun buat dua rakaat. Yang penting tuan-tuan buat solat sunat sebelum asar. Kan? Tapi ghair muakkad kan. Ni tidak muakkad. Tapi kita buat dapatnya ganjaran ataupun pahala. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni letakkan dalam bab sunat solat asar. Imam Nawawi rahimahullah datakan babu sunnatul maghrib ba'daha wa qablaha. Solat sunat maghrib dan selepasnya dan sebelum solat sunat maghrib. Kita tengok hadis ni tuan-tuan. Hadis yang pertama dalam bab ni, wa an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla al-maghrib thumma qala fi thalatha liman syaa rawal Bukhari. Daripada Abdullah Mughaffal radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sallu qabla al-maghrib, solatlah sebelum maghrib. Solatlah sebelum maghrib. Tuan-tuan pun tahu kan bahawa solat sebelum maghrib ni yang dikatakan ghairu muakkad. Tak dituntut kan. Sebab tu Nabi kata thumma qala fi salisa, yang ketiga dia liman syaa, sesiapa yang hendak solat kata Nabi. Siapa nak solat, siapa tak nak solat tak. Jadi siapa nak dapat pahala solat 2 rakaat. Tu dia kan. Nak pahala dapat solat 2 rakaat. Siapa penat dah letih contoh, dah tak larat contoh misalnya kan, tak solat pun tak apa. Tu liman syaa, siapa yang hendaki kan. Tapi siapa yang buat tuan-tuan dapat ganjaran dan pahala. Ganjaran dan pahala. Sebab tu dia katakan tu solat sunat sebelum maghrib dikatakan ada muakkad. Sebab tu bagi mazhab Imam Hanafi dan Maliki, dia kata solat sunat ni makruh. Kenapa makruh? Hujahnya dia mengatakan bahawa kerana melewatkan solat nanti. Tu bagi pendapat dia. Kan? Bagi pendapat Imam Syafi'i mengatakan sunat. Kan? Tetapi bila solat sunat tu yang sebelum maghrib, bila solat tu jangan terlampau lama, ringankan. Kan? Sebab pendeknya waktu solat maghrib dan isyak. Jadi ringankan. Masuk ringan je, bukan cepat tuan-tuan. Masuk ringan ni baca surah Fatihah ataupun Qul ya kafirun, lepas tu baca Qul Allah, tu je. Ambil ringan atau surah-surah yang pendek dipercepatkan. Sebab tu dia tu bagi pendapat tu Imam Syafi'i. Dalam Al-Um pun begitu juga. Dan kita Al-Um nyatakan dicepatkan. Solat apa? Solat sunat sebelum maghrib tu. Kan? Dicepatkan. Maksudnya tuan-tuan tak baca contoh lambat kan, nak 10 minit tak boleh lah kan. Takut nak solat maghrib kan. Disunatkan. Itu bagi mazhab Syafi'i. Bagi mazhab Hambali mengatakan bahawa tak makruh, tak sunat bagi dia. Boleh buat. Nak buat, tak nak buat tak apa. Tapi bagi Hambali kata buat pun sunat. Solat. Kan? So solat, iaitu solat sebelum maghrib. Begitu juga hadis yang kedua, wa an Anas radhiyallahu anhu qala laqad ra'aitul kibara ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna suwari indal maghribi, rawa Bukhari. Daripada Anas radhiyallahu anhu telah berkata, laqad, sesungguhnya aku telah melihat. Siapa lihat? Anas melihat. Ra'aitu kibarus sahabah, kebanyakan para sahabat, pembesar-pembesar sahabat Rasulullah SAW, ya bertadiru, terburu-buru as-sawari, terburu-buru pergi. As-sawari makna tiang tuan-tuan. Sawar mana tiang-tiang masjid tu kan. Datang sahabat je
dah tu dah azan maghrib, semua datang kat tiang-tiang, apa dia buat? Indal maghrib, dia solat. Dia solat. Tu dia. Solat. Dia solat. Masuk ramai datang. Cepat datang. Kan? Dia solat. Begitu juga hadis yang ketiga, nak menerangkan hadis yang ke atas. Wa anhu, dan daripada Anas radhiyallahu anhu, qala, telah berkata, kunna nusalli ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'da al-ghurub syams qabla al-maghrib. Faqila akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallaha, qala kana yarana nusallihima falam ya'murna wa lam yanhana. Dan daripada Anas radhiyallahu anhu telah berkata, kami solat pada zaman Rasulullah SAW raka'ataini, 2 rakaat, iaitu sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Fakilah, dan ada yang berkata, akana Rasulullah SAW sallaha, adakah Nabi itu solat? Qala kana yuranu nusallihima falam ya'muruna walam yanhana. Kata sahabat, ada Nabi tak larang, Nabi tak suruh solat sunat sebelum maghrib. Adakah Nabi tu buat juga? Tetapi kata jawab Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Nabi lihat kami, Nabi tak larang, Nabi tak suruh. Bagi solat apa? Itu solat sunat sebelum maghrib. Maksudnya sunat, kan? Tapi ghairi muakkad. Muakkad. Itu ikrar, itu pengakuan Nabi bersahabat, kan, mengenai solat sunat sebelum maghrib. Nak menunjukkan dari mandu sunat. Siapa yang buat, dia dapat pahala. Siapa yang buat dapat pahala. Wa anhu, dan daripadanya, iaitu daripada Anas radhiyallahu anhu, kunna bil Madinah, ketika itu kami di Madinah, kata Anas. Fa idza adzana al muadzinu li salatil maghrib ibtadaru sawari, dan ketika muazzin, itu tukang azan tu, dia azan untuk solat maghrib, ibtadaru sawari, maka bersegeralah kami ke tiang-tiang. Ke tiang-tiang, masuk tiang-tiang dia pergi. Macam ini tiang-tiang. Lepas solat maghrib dia, semua pergi kat tiang-tiang. Pergi kat tiang-tiang. Faraka'u raka'ataini, maka dia solat 2 rakaat. Hatta anna rajulal maghriba liyadkhulul masjidah, tiba-tiba ada seorang lelaki asing yang baru datang. Mungkin dia mau musafir ke apa, dia datang, dia masuk masjid je. Fayahsabu anna salata qad sulliyat min kasratu man yusallihima. Dia masuk je masjid, tengok ramai orang solat, seolah-olah dah lepas solat. Nak menunjukkan ramai seolah-olah tu, tuan-tuan, dia masuk masjid, semua solat 2 rakaat. Ni dah habis solat ke, kata dia ni? Seolah-olah macam dah habis solat. Padahal sahabat ketika dia solat sunat sebelum maghrib. Solat sebelum maghrib. Dia tengok sahabat, lepas habis azan je, semua sahabat masuk masjid, dia cari tiang-tiang. Dia solat 2 rakaat. Sehingga dia masuk dia, macam dah solat je, macam dah habis solat je, kata dia, kan, contoh. Kan, tak. Macam dah habis solat. Fayahsabu, dia menyangkakan bahawa solat tu qad sulliyat, telah solat kebanyakannya. Kan, dia menyangka dah solat fardu. Kerana ramai orang yang solat, dia nampak ramai orang solat, tetapi dia nampak tu orang tu solat sunat sebelum maghrib. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah, dia mengambil hadis ni, diletakkan dalam bab, iaitu bab solat sunat maghrib ba'da wa qablah, iaitu sunat sebelum maghrib dan selepas maghrib. Dan solat sunat selepas maghrib ada solat muakkad, dituntut. Dituntut. Maka kita digalakkan, tuan-tuan, kita sempurnakan kalau kita amalkan, tuan-tuan, sunnah ni, tuan-tuan, sebelum boleh, tapi selepas maghrib dituntutmu buat, iaitu solat sunat selepas maghrib. Itu dia. Imam Nawawi rahimahullah datangkan babu sunnatul isya' ba'daha wa qablaha, bab nak ceritakan solat sunat sebelum isya' dan selepasnya. Jadi kita dengar hadis ni, tuan-tuan, kan? Bab hadis.
Fihi hadis Ibnu Umar as-sabiq, seperti hadis Ibnu Umar yang telah lepas, kata dia. Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'dal isya. Aku telah bersolat bersama-sama dengan Nabi 2 rakaat selepas isya. Masa lepas solat isya tu, lepas tu solat ba'dal isya, iaitu solat sunat selepas isya. Tu dia solat selepas isya. Wa hadisu Abdul Mughaffal, dan hadis Abdul Mughaffal mengatakan baina kullu adzaini salatu, tiap-tiap 2 azan ni itu solat, iaitu azan dan iqamah. Di antara azan iqamah buat 2 solat, 2 rakaat, berpandukan hadis tu. Berpandukan kepada hadis ni. Maksudnya solat sebelum dan selepas isya. Kan, baina kullu adzani, tiap-tiap azan, atau azan ada solat 2 rakaat, kan? Tak kira zuhur ke asar ke maghrib, kan? Lepas tu azan ada 2 rakaat. Baina kullu adzani salatun muttafaqun alaih. Jadi nak menceritakan tuan-tuan, itu disunatkan kita solat 2 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat selepasnya. Itu dikatakan rawatib. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia letakkan bab ni supaya dia senang untuk tengok. Ini dia katakan hadisnya yang disuruh untuk buat solat sunat ba'diyah ataupun qabliyah. Jadi kita amalkan, tuan-tuan. Dan seterusnya Imam Nawawi rahimahullah, babu sunnatul jum'ati, bab solat sunat Jumaat, sama ada qabliyah ataupun ba'diyah. Kita nak tengok. Berpandukan kepada hadis Ibnu Umar as-sabiq yang telah lepas, katanya annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'dal jum'ati. Sesungguhnya telah solat sama Nabi 2 rakaat selepas Jumaat. Iaitu selepas solat Jumaat ada solat 2 rakaat. Disunatkan 2 rakaat. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua pula, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum jum'ata falyusalli ba'daha 4. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila solat seseorang tu solat Jumaat, falyusalli ba'daha 4, maka hendak dia solat 4 rakaat sebelum tu. Jadi di sini, tuan-tuan, selepas solat Jumaat tu, tuan-tuan boleh buat solat 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Buat 4 rakaat. Kan, ni semua. Tapi dalam hadis ni Nabi buat 4. Ada yang Nabi buat tu 2. Nak menunjukkan solat sunat selepas Jumaat. Dan hadis yang ketiga, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansrifu fa yusalli rak'atain fil baiti, rawah Muslim. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli, kana la yusalli, Nabi tak solat sunat selepas Jumaat hatta yansrifu, sehingga Nabi balik. Maknanya lepas solat Jumaat dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lepas tu Nabi keluar. Nabi tak semayang. Nabi keluar, Nabi balik ke rumahnya, fa yusalli rak'ati fi baitihi, maka Nabi solat 2 rakaat di rumahnya. Maka solat rakaat di rumahnya. Jadi nak menunjukkan bahawa sini dalam pengajian hadis mengatakan bahawa sunat solat Jumaat ba'diyah raka'ataini 2 rakaat ataupun 4 fil bait. Wa huwa sunnah, itu dikatakan sunnah. Dikatakan sunnah. Tetapi kalau khawatir takut tak buat, afdal kita buat di masjid. Kan? Afdal kita buat di masjid. Tu dia. Kalau takut kita tak buat, kan, terlepas, kan. Tapi kalau yakin boleh buat, tuan-tuan, aku boleh ni, balik rumah boleh solat sunat ni, kata kan, boleh, kan, yakin memang nak tekan, tak apalah, dia balik, dia buat solat sunat. Sebab kita akan masuk nanti bab nak menceritakan solat sunat di rumah ni. Nanti kita akan jumpa hadis ni, solat sunat mengenai di rumah. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni, dia letakkan dalam bab sunnatul jum'ah, bab nak ceritakan bab solat sunat Jumaat, kan, sebelum ataupun selepas. Cuma di sini mengatakan ada beberapa pendapat, di antaranya 2 rakaat riwayat oleh Ibnu Umar. Ada yang buat 2 rakaat.
Jadi ikut pendapat tu. Ada yang katakan 4 rakaat. Ni pendapat jamhur ulama kan, terutama dalam mazhab Syafi'i, kata dalam umumnya 4 rakaat buat. Iaitu solat selepas sunat Jumaat. Buat 4 rakaat. 4 rakaat. Ada yang kata pendapat boleh pilih kan, sama ada 2 ataupun 4. Ni pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Mughni. Tapi dalam fiqh tu fiqh Hanbali lah. Fiqh Hanbali. Dia kata boleh 2 boleh, 4 pun boleh dan kita Al-Mughni. Tapi bagi pendapat Imam Syafi'i itu dalam Al-Um, dia katakan 4 rakaat disunatkan buat, iaitu selepas solat Jumaat. Selepas Jumaat. Ada yang pendapat mengatakan dia satu teliti, dia kaji kan. Dia kaji kalau di masjid dia buat 4 rakaat, tapi di rumah dia buat 2 rakaat. Tu dia kan. Di masjid dia buat 4 rakaat, tapi di rumah dia buat 2 rakaat. Ada yang buat 6 rakaat tuan-tuan. Itu riwayat Ali bin Abi Talib. Dalam Musnad Ibn Abi Syaibah, dia buat 6 rakaat. Kan, dia buat 6 rakaat kan. Itu daripada perkataan dan perbuatan Rasulullah 2. 2. Dia kata 4 5, 6. Jadi semuanya dikatakan 6 rakaat dibuat. 6 rakaat. Jadi terpulang tuan-tuan. Tapi ala kuliah tuan-tuan, sekurang-kurangnya 2 rakaat contoh kan. Lepas solat Jumaat tu buatlah 2 rakaat solat sunat. Solat sunat. Jadi Imam Nawawi rahimahullah, dia mengambil hadis ni, dia letakkan dalam bab, iaitu bab sunat Jumaat. Jadi tuan-tuan pun dah dengar hadis yang diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ini yang dikatakan hadis-hadis yang telah diletakkan oleh Imam Nawawi mengenai solat sunat, sama ada solat sunat sebelum zuhur kan, ba'diyah ataupun qabliyah. Mudah-mudahan kita akan dapat amalkan hadis ni dan istiqamah kita buat ni kan. Walaupun kita dah bertahun-tahun buat, ni hadis dia. Kita centang hadis. Tu dia. Babu istibab ja'alan nawafil fil baiti. Bab nak ceritakan disunatkan, iaitu membuat solat sunat di rumah. Solat sunat di rumah berpandukan kepada hadis An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdala salata salatal mar'i fi baiti illa al-maktubata, muttafaqun alaih. Iaitu hadis daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sallu ayyuhan nas, semayanglah di kala solat, wahai manusia, kata, di rumah-rumah kamu. Maksudnya tuan-tuan, perbanyakkan solat di rumah, iaitu solat sunat. Perbanyakkan solat, sama ada tahajud ke, taubat ke, solat duha ke, solat apa kan. Jadi nak ceritakan bab solat sunat kan. Fa inna afdal solat, sesungguhnya seafdal solat, solat sunat hanya di rumah. Illa maktubah, kecuali solat sunat wajib dekat masjid bagi lelaki. Kalau solat sunat di rumah. Cuma dia mengatakan bahawa apa tuan-tuan, macam mana solat sunat rawatib? Kalau solat di rumah saya tak dapat saf yang pertama, mungkin lambat, atau mungkin saya ketinggalan kan solat rawatib kan. Padahal Nabi kena kata bahawa solat yang afdal solat di rumah kan. Tengok keadaan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan akan duduk di rumah dekat dengan masjid, tak apa. Tapi kalau jauh tu, buat solat di rumah, sampai sini dah habis solat, tak boleh. Ataupun tuan-tuan nak rebut saf yang pertama kan, memang confirm punya kalau solat apa ni datang tengok, mesti dapat saf yang kelima keempat tiap-tiap hari solat lima tu. Sebab apa? Solat sunat dulu di rumah kan. Jadi di sini memang solat sunat tu afdal di rumah. Tetapi kalau kita nak dapat saf pertama, bermakna kita kena datang cepat. Datang cepat, solat sunat di masjid kan. Tak apalah kan, itu solat sunat tak apa, sekarang kita dapat saf pertama. Baki je solat sunat kita buat di rumah. Contoh solat sunat duha kan boleh, solat sunat hajat, solat sunat apa lagi kan, tu kan, tasbih ke apa, buat di rumah. Perbanyakkan solat
kan, selain daripada solat sunat rawatib, kan. Jadi kalau takut dia, boleh kita datang cepat buat di masjid, kan. Ataupun alamak nak buat kat rumah kan, contoh kan, boleh. Contoh lepas solat kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, contoh solat sunat isyak kan, kalau nak buat rumah boleh. Sebab tu bak dia dah habis kan, cepat. Tapi nak cerita datang ke masjid tu, kalau solat sunat datang tiap-tiap hari datang, memang sab kelima je, memang tak dapat sab pertama kan. Sebab apa? Solat sunat. Jadi diharukan solat sunat di masjid, pergi masjid awal sebab nak dapat sab pertama. Tu dia. Kalau rumah dekat tu tak apa, dan cerita solat tu datang masjid kan, azan, lepas azan je terus solat datang masjid, dapat juga sab pertama kan. Tu nak cerita ni kan. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah, dia mengambil hadis ni, dia letakkan istibab, disunatkan buat solat sunat di rumah, kan, di rumah kan. Jadi tuan-tuan, perbanyakkan solat sunat di rumah kan. Boleh buat kat masjid, boleh. Solat sunat pun boleh buat, harus buat ke masjid. Tapi ada hadis lain mengatakan kita menghidupkan rumah kita dengan solat dan membaca Al-Quran. Hidup. Jangan jadikan sebagai rumah tu sebagai tanah perkuburan. Sepi je kat rumah kan, contoh, tak ada apa kan, macam kubur, senyap je. Solat sunat tak ada, solat apa tak ada kan, sunyi je kan. Tak nak. Nanti kita akan jumpa hadis dia. Jadi rasa setakat tu saja tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat faham daripada hadis yang diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, terutamanya dalam bab itu solat sunat ba'diyah ataupun qabliyah. Mungkin tuan-tuan kata, alamak, malam ni baca hadis solat sunat je, kata dia kan, solat sunat. Tapi itu turutan tuan-tuan. Bagi kita Imam Nawawi rahimahullah, kita baca kan, kita baca walaupun kita dah tahu, sekurang-kurangnya kita dengar hadis ni tuan-tuan, iaitu hadis mengenai solat sunat sebelum sebelum subuh kan, solat sunat sebelum maghrib, selepas maghrib, sebelum isyak, selepas isyak. Kita sekurang-kurang dah dengar hadis ni, nak menceritakan adanya hadisnya dengan kita berdalilkan mengikut amalan apa yang diceritakan oleh Nabi tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan kita dapat amalkan solat sunat ni istiqamah tuan-tuan, jangan tinggalkan. Mudah-mudahan kita akan dapat ganjaran dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menghidupkan sunnah. Itu dia. Jadi kita mudah-mudahan kita dapat. Jadi rasa setakat tu saja. Yang baik kita amalkan tuan-tuan, yang tak baik kita buang jauh-jauh dan jadi kesepadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.